Berapa sesi Ustaz Kemda Ustaz? Alumni. Allah Akbar. Ini kita sakat orang kampung ni adalah seorang. Tadi kita dengan Ustaz dia sebut ada Cikgu Khairuddin yang pernah bersama dengan Fadil Ustaz dalam Kemda. Ramai-ramai kita ni biasa kena sembuh IAC tu biasalah, tapi taklah sampai ke dalam lah. Kira iman kita Allah tak uji sampai tahap tu lagi lah. Mungkin ke depan wallahualam. Fadil Tuanku Ibrahim Ista, mantan ketua Urusan Ulama PAS Kampar, guru saya Ayanda Ustaz Ibrahim. Kalau di bidang mana jumpa dalam kuliah, dia kata saya guru dia, dan tidak, dia guru saya yang saya hormati, alhamdulillah. Masyhur masa dia mampu derah jauh-jauh dulu, sebulan lebih daripada 80 kuliah. Sekira-kira saya kalau umur dia minta maaf banyak lah, tak lalu nak bila hebat lah orang-orang kita, alhamdulillah. Seluruh kepimpinan PAS Kawasan Kampung, Ketua Pemuda, Ketua Dewan Muslimat, Ketua Dewan Ulama, ahli-ahli PAS Kawasan Kampung, Ketua Cawangan, AJK Cawangan, Muslimin Muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Satu petikan daripada hadis baginda Rasulullah SAW berkaitan dengan Ramadan ini, tentu yang dirahmati Allah. Sepanjang malam-malam Ramadan bermula malam yang pertama sehingga malam terakhir malam Ramadan, kita terus dipanggil-panggil oleh malaikat untuk terus kita perkasakan malam-malam Ramadan ini dengan ibadah, zikir, solat, salawat, Al-Quran dan sebagainya. Kata Rasulullah SAW, malaikat berdoa setiap malam bermula maghrib sehingga ke sahur, ya baghil khairi halumma wa ya baghil syarri insarif. Aku maaf sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, ya baghil khairi aqbil wa ya baghil syarri aqsir. Wallahu a'lam. Dua riwayat yang saya jumpa lah, dua riwayat. Malaikat kata, wahai orang yang gemarkan kebaikan, ya baghil khairi halumma, segeralah. Kita tak apa malam ni. Hari ini hari yang ke-25, malam sekarang ni malam yang ke-26 lah. 26 dah lah. Allah Akbar. 26, 27, 28, 29, kalau 30 ada lagi 5 hari untuk kita. Jadi masa-masa suntuk ini kita cubalah buat sebaik mungkin, karena masa kita wallahu alam, kita tak tahu masing-masing umur kita sempatkah kita nanti bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Marilah sama-sama kita rebut peluang ini. Dan ahlan wa sahlan kepada Tuan Guru PAS Kawasan Kampung. Inilah kami. Biasanya ini jumlah kurang lebih 80 ke 100 orang. Setiap kali liqa kita jumlah ini dah. Alhamdulillah. Ini ya kemampuan yang Allah anugerahkan kepada PAS Kawasan Kampung, dan kita doakan pada masa-masa akan datang Allah istiqamah kukuhkan kita dan ramai lagi di kalangan kita untuk terus hadir bersama kita insya-Allah. Ahli PAS Kawasan Kampung 2000. Ada lebih kurang 80 ke 100 orang. Jadi berapa persen? 5% lah. Jadi ada 5% pun insya-Allah lah. Kalau Usam dia kata 1/10, wallahualam. Jadi marilah sama-sama kita ikuti mutiara daripada Tuan Guru kita insya-Allah. Moga Allah terus kuat istiqamah kita. Tuan Guru daripada awal mudanya sehingga kini pernah kena stroke, tapi dia Allahu Akbar, tak lawan. Kalau kata saya tak lawan cara Tuan Guru lah. Itulah kita harap moga Tuan Guru diberi kekuatan dan kesihatan lagi, kerana ummah di negeri Perak sangat memerlukan tausiah semangat daripada Tuan Guru insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aku qawli hadza
Astaghfirullahaladzim wa li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada diri kita Ustaz Sofian Hijab. InsyaAllah di tangan saya ada satu pamphlet daripada Akademi Darul Quran Darul Hufaz, iaitu infak dan wakaf. Jadi insyaAllah kalau tuan-tuan dan puan yang berminat untuk meminjamkan wakaf infak, boleh terus berhubung dengan adik-adik imam yang bila kita tadi yang daripada Akademi Darul Quran Darul Hufaz, Pusat Bimbingan Ummah di Bandar Baru Kampung. Itu insyaAllah bolehlah kita panjangkan infak dan wakaf kita kerana bulan Ramadan ni memoga berkati Allah. Seterusnya untuk tidak buang masa, majlis menyebut Fadil Pengguru Ustaz Siddiq Nur untuk meneruskan memberi ceramah dan pada Al-Kubra. Majlis dengan selamat disilakan kepada musyrik. Itu nah sana ya tak ada sana ya ke situ apa ni gitu ya deh baiklah sih tak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi lam yaj'al lahu 'iwaja. Shalli wa sallim ala nabil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mati pengacara majelis Al-Fatih Sofian dan Ketua PAS Kawasan dan seluruh pimpinan PAS di semua peringkat, Al-Fatih Ustaz Mukhtar, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama-tama saya mengharapkan mudah-mudahan majlis malam ini menjadi majlis tazkirah, majlis yang dikira oleh Allah Ta'ala sebagai majlis ilmu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, man hadara majlisal ilmi fi Ramadhan kataballahu ta'ala bi kulli khadamin ibadatu sana. Bahawa siapa yang hadir ke majlis ilmu di bulan Ramadan, nescaya ditulis oleh Allah baginya setiap langkah ke majlis ilmu itu ibadatu sana, ibadat setahun. Setahun, panjang tahun kita berpuasa di siang hari, panjang tahun mendirikan malam yang langkah ke majlis ilmu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan program kita malam ini termasuk dalam ihya Ramadan, menghidupkan Ramadan. Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Ustaz Mustafa Masyhur mengibaratkan kita ni, orang yang buat kerja Islam ni, ibarat musafir yang membara di padang pasir yang begitu luas. Dalam perjalanan yang panas terik, dia bertemu dengan sebatang pokok yang rimbun. Sudah tentulah dia akan mengambil kesempatan untuk berteduh, berehat di bawah pokok tersebut. Pokok itu pula ada buah yang ada kandung, yang sedap dimakan. Sudah tentulah dia akan ambil bekalan-bekalan buah-buah yang manis ini sebagai bekalan untuk meneruskan perjalanannya. Itulah ibarat kita, tuan-tuan. Berjuang ni perlukan bekalan. Ustaz Mustafa Masyhur menulis satu buku, Zadun ala Tariq, bekalan di jalan dakwah. Ibarat orang buat kerja, kalau tak ada bekal, tuan-tuan, dia tak akan berdaya tahan.
Seorang kerja kontrak bangunan, berapa lama dia boleh bertahan kalau dia tak bawa bekal? Sejam, 2 jam boleh tahan, masuk 3 jam dia akan balik. Orang kerja sawit, kait sawit, jolok sawit, humban sawit masuk lori, berapa lama dia boleh tahan bekerja dengan tak bawa bekal? Dia takkan berdaya tahan, tuan. Dia kena ada bawa bekal. Kalau kita ada bekal, kita boleh kerja pagi sampai ke petang. Pengalaman saya sebagai nelayan, kalau bawa bekal, pergi pagi ni, petang besok pun kita boleh balik lagi, insyaAllah. Bawa bekalan nasi, biskut, minuman dan sebagainya. Begitulah kita berjuang ni, kena ada bekal. Kereta yang baru sekalipun, tuan-tuan, kalau habis minyak, dia tak boleh berfungsi sebagai sebuah kereta. Kita bawa kereta, ikut nak pergi ke Kelantan, ikut ke Rinyong, sampai banding, minyak habis. Bila kereta minyak habis, tuan, dia tak boleh berfungsi sebagai sebuah kereta. Dia jadi besi ya. Itulah ibarat kita ni malah bersemangat, berkobar-kobar. Ijazah bergulung-gulung. Mengaji pondok lama, penuh kitab dalam almari. Tapi kalau tak ada bekal, tuan, dia akan terencat tengah jalan. Saya adalah, tuan, dalam PAI ni, saya ingat tak kurang 50 tahun cerita mapai. Saya melihat sahabat-sahabat yang gugur dalam perjalanan. Ramai. Antara sebabnya, tuan, mereka mengabaikan bekalan dalam perjuangan. Tak pandang penting qiyamul lail. Tak pandang penting membaca Quran, berpuasa sunat, majlis ilmu, majlis tarbiyah, usrah dan sebagainya. Mudah sangat, tuan, mereka gugur dalam perjalanan. Orang tanya saya, kalau saya hebat, tapi ketika saya ditahan buat SA, orang tanya, Ustaz baca doa apa? Doa yang paling saya utamakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Minta tolonglah Allah Ta'ala, jangan pesongkan hati. Minta istiqamah dalam perjalanan. Saya takut, tuan. Saya tengok kawan-kawan saya yang gugur, saya jadi takut. Bukan takut kat dia, tapi saya bimbang, saya jadi macam apa. Jadi, tuan-tuan sekalian, Ramadan penuh dengan bekalan. Tuan carilah, cakaplah apa bekalan untuk perjuangan ini. Semuanya ada dalam Ramadan. Tak baca Quran, Masya Allah. Ramadan bulan turun Quran. Qiyamul lail, Masya Allah. Yahdillah azza wa jalla kulla laylatin ila sama'i dunya hatta yabqa sulusul lailil akhir. Turun Allah Ta'ala ke langit dunia ni 1/3 akhir malam, terutama di bulan-bulan Ramadan. Maksud Tuhan turun, tuan sekalian, rahmat Allah terbuka luas, mencurah-curah begitu hebat sepanjang Ramadan yang penuh barakah ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bukan setakat ibadat, perkara besar seperti perang Badar juga berlaku dalam bulan Ramadan. Saya ingat lagi Ustaz Fatino dia kata, jangan kita anggap Ramadan bulan ibadat saja. Ramadan bulan jihad, berjuang. Batu orang pai tak ambil kesempatan datang Ramadan untuk relax, untuk berehat. Bukan. Kita gandakan lagi perjuangan dan jihad kita. Perang besar-besar semua berlaku di bulan Ramadan yang penuh barakah. Termasuk perang Badar yang cukup penting itu. Seingat saya lah, tuan-tuan sekalian, sejak lama dah masuk Ramadan, kalau Dewan Ulama Perhubungan Negeri menganjurkan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, iaitu nuzul Quran. Dewan Pemuda diberi tanggungjawab untuk mengadakan majlis perang Badar Kubra, untuk kita kutip apa yang ada di sebalik peperangan tersebut, supaya kita jadikan bekalan untuk meneruskan perjuangan dan jihad ini. Malam ni, tuan-tuan sekalian, saya diberi amanah untuk bercakap tentang Badar. Saya tak tahulah siapa yang bisa jadi ketua pemuda lah. Saya bisa jadi ketua muda, bisa jadi ketua ulama, tapi lebih dikenali ketua pemuda.
Banyak negeri tuan-tuan, pemuda buat Quran, dia panggil saya. Rasa macam saya ni masih ketua pemuda. Yang saya pula bila berada sama-sama pemuda, jadi macam orang muda pula. Dia memang macam tu. Kan? Dia berkata Ustaz sini tu kaki yang tak larat, tapi mulut dia kuat. Wallahu a'lam. Berkaitan perang ni tuan-tuan. Jadi ulama-ulama tulis kitab Babul Qital, Babul Jihad. Ada sebab bukan cakap bab ibadat, muamalat, munakahat. Dalam kitab fiqh ada bab Babul Jihad. Bila sebut jihad, perang. Bila sebut jihad, perang. Ada semua orang tak boleh sebut perang. Oh janganlah perang-perang ni kata. We want peace. Kita nak aman. Saya masa sekolah rendah tuan-tuan, jam 3 jam 4. Teacher atau teacher. Kalau guru bahasa Inggeris panggil teacher. Kalau guru bahasa Melayu cikgu. Guru pelajaran agama ustaz. Teacher tulis di paper hitam tentang berkaitan dengan peace. We want peace. Dia suruh kami salin. Siapa salin? We want peace. If you want peace, prepare for war. Patah Inggeris kata kalau kamu nak aman, kamu kena bersiap untuk berperang. Kalau kita tak nak persiapan untuk perang, boleh aman kan? Orang buli kita tau. Tapi kalau kita ada persiapan dengan senjata yang lengkap, semangat yang kental, orang tak anti kacau kita. Kita boleh hidup dengan aman. Lepas itu kalau kita nak hidup aman, tenteram, mesti kita ada kekuatan, persiapan untuk berperang. Wa'aitu lahum mastata'tum min quwwah. Allah suruh kita buat persiapan untuk berperang daripada apa-apa juga kekuatan yang kita ada. Termasuk ambil ribatil khair. Daripada kuda-kuda yang tertampat. Bukan cakap kekuatan akidah, kekuatan syariat, ukhuwah Islamiyah. Kita juga kena ada kekuatan persiapan fizikal. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam memang tak cari musuh. Tapi bila berjumpa musuh, kita kena letakkan tapak-tapak kaki kamu. La tatamannau liqa'al adu. Wa idza laqitumuhum fasbutu. Jangan kamu bercita-cita nak cari musuh. Tapi kalau kamu dah jumpa musuh, fasbutu. Tetapkan tapak-tapak kaki kamu. Jangan letak tapak kaki demi kamu pergi ke depan. Jangan lari. Bertahan habis-habisan. Itu arahan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang kita kenang sangat perang Badar ni, tuan-tuan sekalian, bagaimana kemenangan itu tercapai? Tak lain tak bukan, kemenangan itu tuan-tuan sekalian merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pejuang-pejuang Islam kena ingat kemenangan yang kita capai daripada Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bi zalikal falyafrahu. Kata oleh Muhammad, kemenangan itu anugerah daripada Allah. Wa bi rahmatihi, dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Wa bi zalikal falyafrahu. Dengan sebab itu kamu gembira dengan kemenangan itu. Sebab dia merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemenangan daripada Allah, tentu kena ingat bahwasanya kemenangan ini ada syarat. Kemenangan adalah janji daripada Allah Ta'ala. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh, kata Allah. Allah berjanji pada orang beriman dan beramal soleh, Allah akan angkat mereka menjadi khalifah, menjadi pemimpin di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Fatih akan menyebut tuan-tuan sekalian, di antara prinsip perjuangan Islam, orang yang duduk dalam gerakan Islam dalam PAN kena yakin satu hari Islam akan menang. Pasal apa kita yakin? Sebab ni janji Allah. Takkanlah Allah mungkin janji
La tukhliful mi'ad. Allah tak mungkin janji. Tapi ni kata Imam Ghazali tuan-tuan, takdir Allah Subhanahu Wa Taala ada dua macam. Satu takdir bersyarat, satu takdir tak bersyarat. Apa yang Tuhan takdir mesti berlaku. Tak boleh elak dengan takdir. Allah janji menang, Allah takdir pada Ghazali, Islam akan menang. Bila itu kehendak Allah. Kata Syekh Ibn Atha'illah dalam kitab hikamnya, fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Kemenangan itu pada waktu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Bukan waktu yang kamu kehendaki. Kamu kena yakin bahawasanya satu hari Islam akan menang. Orang yang tak yakin kemenangan Islam, dia lompat. Orang yang yakin, dia akan terus beristiqamah. Kalau Islam tak menang zaman aku, zaman anak aku, tak menang zaman anak kita, zaman zuriat kita, satu hari akan dapat mengasai, mengejar kemenangan hasil perjuangan kita. Yakin masa depan Islam itu merupakan prinsip perjuangan Islam. Nabi SAW kata apa? La yazalu ta'ifatun min ummati yukhadilun 'ala al-haq zahirina ila yaumil qiyamah. Sentiasa akan ada ta'ifah, puak-puak yang akan meneruskan perjuangan ini dan mereka akan menang, akan zahir pada hingga hari kiamat. Syekh Qutb rahimahullah ta'ala sebelum digantung, dia berpesan pada kita umat Islam seluruhnya dengan katanya, az-zulmu qad yaqulu walakinnahu la yadum, al-haqqu qad yad'ufu walakinnahu yantasir. Kezaliman ini walaupun mengambil masa yang panjang, walakinnahu la yadum, dia takkan kekal. Al-haqqu qad yad'ufu walakinnahu yantasir. Kebenaran walaupun dia lemah, didukung oleh golongan mustadhafin, walakinnahu yantasir, tetapi akhirnya Islam ni, kebenaran ni pasti diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kau nak tengok tak pokok kana? Pokok kana. Saya pokok kana tak pernah tengok, buah kana apa tak tengok. Orang tua lah ni saya tak tahu. Dulu-dulu zaman saya kecil-kecil, saya suka makan buah kana, jeruk kana, bulan balang. Sebiji di mesin masa tu. Ada pula kana kering. Yang buah kana kering tu, dia buah dalam kertas, dia gulung-gulung-gulung. Ada 3 biji, 1 gulung. Ada tak? Itu buah kana. Pokok kana saya tak pernah tengok. Tapi saya ada baca satu artikel orang tulis, pokok kana ni ada di negeri China. Pokok dia ni cuma matang dan boleh berbuah bila umurnya 100 tahun. Pokok tu 100 tahun baru berbuah. Soalan dia, orang yang tanam ni, dia tahu tak tahu? Dia tahu, aku tanam, aku pun tak boleh makan. Habis kamu tanam buat apa? Kalau buah tak boleh makan, anak buah boleh makan. Kalau anak saya tak boleh makan satu hari, zuriat saya boleh makan buah kana, pokok yang saya tanam. Berjuang untuk generasi akan datang. Bukan macam pokok ni. Dia berjuang, dia nak makan sendiri. Anak cucu dia mampir, lantak. Bukan itu kerja dia. Sebab itu Tok Haji Hadi tuan-tuan bila sebut benda ni dia menangis. Mungkin dia kata kemenangan Islam saya tak sempat melihat dengan mata kepala saya. Kamulah wahai pemuda yang diharapkan dapat mengecap kemenangan Islam itu. Kejarlah, dia kata. Dia sebut benda ni dia menangis tuan. Sebab orang yang bersama-sama dia dah tak ada. Dr. Harundin, Ustaz Fadino, Tupu Ni Aziz, semua kawan dia, tinggal dia seorang. Tapi dia yakin, penuh keyakinan, satu hari Islam akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tuan-tuan, saya nak sebut tuan-tuan, janji Allah ni, takdir Allah ni, kata Imam Ghazali,
dalam kitabnya Minhajul Abidin ada dua. Satu janji bersyarat, satu janji tak bersyarat. Apa janji tak bersyarat? Antaranya mati. Tuan-tuan tengoklah ayat-ayat bab mati. Mana ada syarat? Ada tak syarat? Siapa makan ubat tak mati? Siapa jumpa doktor tak mati? Apa jumpa doktor tak mati? Doktor apa mati? Kita jumpa doktor, kita tak mati. Lah doktor yang kita jumpa apa mati? Ada orang kata kita makan ubat tak mati. Saya storekeeper ubat 10 tahun tuan-tuan. Saya kerja di medical store Petani Jaya, pusat ubat Malaysia. Kemudian dipindahkan ke Kedah. Saya kerja 10 tahun jaga ubat, tengok ubat, membagikan ubat, terima ubat, bagi ubat. Saya tengok ubat, semua ada tarikh mati. Tak ada ubat, tak ada tarikh mati. Dia panggil due date atau expired. Ubat pun mati, apa pakai ubat? Apa mati? Bab mati tuan-tuan, Tuhan tak syarat. Tapi bab kemenangan Islam, Tuhan letak syarat. Entah Rasulullah yang surga. Tuhan letak syarat, tolong dulu agama Allah, baru Allah akan tolong orang. Wala yansuranallahu man yansuruh. Nescaya Allah akan tolong orang yang tolong dia, tolong agama dia. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa bersungguh-sungguh di jalan kami, kami buka jalan kemenangan bagi dia. Kalau kita mengharap kemenangan, tak kerja, itu nama angan-angan. Tuan-tuan mengharap sampai Kuala Lumpur. Tuan-tuan pergi stesen bas, tuan-tuan ambil tiket bas Kuala Lumpur, tuan-tuan naik bas Kuala Lumpur, tuan-tuan doa untuk sampai Kuala Lumpur. Sampai lah. Tapi kalau tuan-tuan ambil bas Batu Bas, tiket Batu Bas, naik bas Batu Bas, doa pergi Kuala Lumpur. Ini gila. Tidak. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna sabinata la tajri alal yabas. Mengharap kemenangan tapi tak ikut cara, tak bekerja, tak berjuang. Sesungguhnya sampan tak berlayar atas tanah yang kering. Ada sebiji sampan duduk sini, duduk di sini. Apalah sampan ni tak mau berlayar? Berlayar macam mana duduk atas darat? Kena tarik ke sungai baru dia boleh jalan. Ya tak? Imam Ghazali kata apa? Wa innal makarima ala hasabil makarih wa innal lazzat ala hasabil mu'nah. Sesungguhnya kemuliaan itu mengikut kebencian. Lagi tinggi cita-cita kita nak capai, nak tegakkan negara Islam di Malaysia. Oh, bukan senang. Kita terpaksa menghadapi perjuangan yang detail, yang kita tak suka, nafsu tak suka. Tapi itulah jalan mencapai cita-cita kita. Lagi tinggi cita-cita kita, lagi tinggi pengorbanan yang dituntut. Wa innal makarima ala hasabil makarih wa innal lazzat ala hasabil mu'nah. Sesungguhnya kelazatan itu, kesedapan itu ikut kadar belajar. Nak makan sedap, belajar kena banyak lah. Ya. Kita 3 orang pergi kedai toyang. Apa? Kalau boleh malam ni kita makan sedap lah sikit. Apa abang? Siakap mesti sedap. Siakap 3 rasa. Sotong busak, goreng tepung. Makan-makan kira bapak, sakit lagi. Ya. Fa'innal lazzat ala asabil mu'nah. Kelazatan itu ikut kadar belajar. Lagi sedap kita nak makan, lagi banyak duit kena keluar. Makan apa je? Makan sedap. Encik bawa duit, RM10. RM10 sedap. Roti bakar dengan teh tarik aja awak dah. Ya. Kita tuan-tuan, bila kita letak cita-cita tinggi, kerja kena hebat. Ya. Janganlah kita duduk goyang. Perang Badar tuan-tuan, Nabi sahabat-sahabat dia curah habis dah. Habis tenaga dah.
Baru Allah hantar mai 5,000 malaikat bantu. Bila mereka tunjuk kesungguhan mereka nak menang, Allah hantar 5,000 malaikat. Bukan Nabi duduk masjid, duduk zikir je, malaikat pergi perang dengan Abu Jahal. Malaikat perang dengan Abu Jahal. Yang kita duduk beradik di masjid, kan betul. Tarik pedang, lawan. Baru datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita faham elok. Macam kita berdoa bulan Ramadan. Doa saja tak cukup, kena buat kerja. Apa doa dia? Wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'irin wa ilal hawdi walidin wa bil jannati dakhilin. Minta apa kakak? Mana boleh tahu? Woi, mana boleh minta tak tahu? Kita minta tuan duduk bawah bendera Nabi SAW di hari kiamat esok. Siapa duduk bawah bendera Nabi, dia akan minum air Nabi, air telaga Nabi. Siapa minum air telaga Nabi, dia masuk syurga. Nak masuk syurga, kena minum air telaga Nabi. Nak minum air telaga Nabi, kena duduk bawah bendera Nabi. Lagi apa doa bendera apa? Saya tanya ramai dalam tazkirah Ramadan, bendera apa kalau apa? Kalau orim. Bendera Nabi kalau orim lah. Bacalah sejarah. Bendera ni apa bendera? Nabi pergi market bawa bendera lah. Mana ada? Pergi masjid pun Nabi tak bawa bendera. Habis Nabi bawa bendera pergi mana? Perang. Kalau Nabi pergi perang, Nabi bawa bendera. Nabi tak pergi perang, Nabi serah bendera pada panglima perang. Bendera Nabi kalau apa? Bendera kita? Melawak-melawak juga. Bendera ni dikaitkan dengan peperangan, perjuangan. Pernah ditanya orang pada Nabi SAW, apa itu perjuangan Islam? Nabi kata, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjuang nak menegakkan kalimat Allah yang tinggi, menjadikan hukum Allah hukum tertinggi, fahuwa fi sabilillah. Berarti Imam Hasan Banna perluaskan erti perang, erti jihad. Bukan perang menjaga saja, perang di semua sudut. Perang ekonomi, perang ilmu, jihad ilmu, jihad dakwah, jihad ekonomi, macam-macam jihad dengan satu dan berjalan untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi Allah. Nak menjadikan hukum Allah hukum tertinggi di Malaysia ini. Inilah jihad fisabilillah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat kita faham, buat pasti, ada buat seriti, kemudian semiti, ada buat matafish, ada buat pondok, semua ke satu arah dan menjadikan Malaysia semua negara Islam yang terdaulat dalamnya peraturan dan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama bolehlah saya katakan bahawasanya kemenangan ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menuntut kita bersungguh-sungguh dalam perjuangan ini dengan satu keyakinan bahawasanya masa depan Islam cemerlang. Saya tuan-tuan cukup confident bila saya tengok tuan-tuan, Masya Allah apa yang PAS buat. Sebab tuan-tuan bayar alumni pasti itu berapa juta dah ada. Ini kita buat belasiriti. Semua ni benih-benih yang kita tanam, pelaburan yang kita tanam. Pokok tuan-tuan tanam pokok hari ni bukan hari ni tumbuh, bukan hari ni berbuah. Dia makan masa tuan-tuan. Dan masa yang panjang kita akan lihat hasilnya. Kita pun hari ni kita lihat bagaimana 80% di kalangan orang Melayu tuan-tuan beragama Islam mengundi PAS dalam pilihan raya yang lepas. Sekarang ni majoriti orang Melayu buat Islam bersama-sama kita. Hasil kesabaran kita buat kerja, hasil perjuangan yang kita lalui. Budak-budak yang kita didik tahun 80-an dulu sekarang dah jadi dewasa.
Setidak-tidaknya dia terbayang keikhlasan cikgu pasti mendidik dia. Dia terbayang di mata hatinya keikhlasan pas dalam perjuangan mendidik umat. Diterjemahkan di atas kertas undi. Percayalah tuan-tuan, tanam ini buahnya akan dapat dikicap satu masa yang akan datang. Terus menanam bakti. Jangan jemu dalam menabur bakti, karena kita yakin satu hari apa yang kita buat ini akan dinilai dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita sikit tuan-tuan. Ini cerita Abu ni Rasulullah SAW dekat kabilah Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu dan kuncu-kuncunya di antara orang-orang yang cukup menekan umat Islam ketika Islam berada di Mekah. Ramai sahabat-sahabat bila berhijrah dinafikan hak mereka. Suhaib Ar-Rumi dia datang ke Rom, pergi ke Mekah, kemudian dia buka perniagaan. Masa dia nak hijrah tak boleh bawa sekupang pun, selai selingkang. Ramai tuan, dia rampai harta benda mereka. Bila Nabi dengar kabilah Abu Sufyan membawa barang dagangan yang begitu banyak balik pada Rom nak pergi ke Mekah. Antara Palestin, Rom dengan Mekah, Madinah duduk tengah-tengah nak melintas Madinah. Maka Rasulullah bincang para sahabat nak mendekat kabilah Abu Sufyan. Bukan nak perang, nak menghadapi satu pasukan kecil kabilah dagangan itu ya. Tapi tuan-tuan, suasana dah berubah. Apabila Abu Sufyan dapat tahu rancangan Nabi ini dan para sahabat, dia hantar wakil cepat-cepat bagi tahu Abu Jahal di Mekah, minta bantuan segera. Yang Abu Jahal terus kerahkan kekuatan tentera untuk menyerang Madinah. Nabi SAW tuan-tuan, bila keluar daripada Madinah menuju ke Baghdad, tiba-tiba mendapati pasukan yang cukup besar, 1000 lebih lengkap bersenjata. Sedangkan umat Islam bukan datang untuk perang, untuk menyekat kabilah dagang Abu Sufyan saja. Dikatakan satu pedang kongsi 4 orang. Lepas itu pula ada yang menjata ke pelepah tamar untuk berperang. Dalam keadaan yang tak seimbang inilah tuan-tuan sekalian, peperangan terpaksa dihadapi. Inilah sahabat-sahabat menunjukkan wala kesetiaan kepada Nabi SAW. Dalam suasana yang getir itu, Nabi perhati kepada sahabat seolah-olah meminta wala kesetiaan. Dia kata kita walaun. Orang yang memberi wala ni kau yang penting dalam gerakan Islam. Allah letakkan wala sebagai syarat kemenangan. Wa man yatawallahu wa rasulahu wal ladzina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Siapa yang memberi wala kesetiaan kepada Allah, Rasul dan pemimpinnya yang beriman, maka parti Allah nescaya diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wala merupakan syarat-syarat tuan berjamaah. La Islam illa bil jamaah, wa la jama'ata illa bi imamah, wa la imamata illa bi ta'ah. Tak ada Islam melainkan cara berjamaah. Tak ada jamaah melainkan ada kepimpinan. Tak ada pemimpin melainkan ada ketaatan. Taat kepada jamaah, kepada pemimpin merupakan tentang ciri-ciri penting bagi gerakan Islam. Tengok perang Badar. Apabila Nabi melihat suasana yang kaya macam ni, Nabi perhati sahabat, seolah-olah makna kata Nabi minta kepada sahabat, iaitu minta wala kesetiaan. Cerita yang cukup masyhur yang selalu diulang-ulang oleh Tok Guru Haji Hadi ketika mudanya. Kalau tuan buka balik kaset-kaset ceramah perang Badar, Nabi perhati kepada golongan Aus, golongan Muhajirin dan Ansar. Dan Nabi tengok golongan Ansar makin Miqdad bin al-Aswad. Apa kata Miqdad? Ya Rasulullah, imdi lima amarakallah wa nahnu ma'ak. Ya Rasulullah, laksanakan apa yang Allah perintah pada kamu. Wa nahnu ma'ak, niscaya engkau akan dapati kami tetap bersamamu ya Rasulullah. Wallahi la nakhulu laka kama khalat bani Israel li Musa izhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun.
Demi Allah ya Rasulullah, kami takkan bercakap seperti bercakap Bani Israel kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa ajak perang. Pergi kamu Musa berperang dengan Tuhan kamu berdua. Kami takkan cakap macam tu. Panah, nu maaf, kami tetap bersama-samamu. Bila kami tengok tuan-tuan sekalian, semangat yang ditunjuk oleh para sahabat, Nabi senyum, gembira tuan-tuan sekalian. Perang ni tuan-tuan, orang Arab dulu perang, sebelum perang besar, dia lawan satu dulu. Lepas tu passion orang Arab perang. Zaman-zaman dulu, dia challenge dulu. How many mile bertempur satu lawan satu, kemudian baru perang besar-besaran. Itulah juga berlaku dalam perang Badar Kubra. Bermula perang satu lawan satu. Berdiri 3 panglima Quraisy, kufar. Terdiri pada Utbah bin Rabi'ah, Syaibah dan juga Al-Walid. Mencabar pihak Nabi SAW. Bangun 3 orang panglima daripada Aus dan Khazraj. Memang Aus Khazraj ni tuan-tuan, mereka memang pandai berperang. Bangkit 3 orang, berdepan dengan 3 orang bersedia tunggu. Kemudian ditanya oleh pokok musuh ni, kamu ni siapa dah? Saya nama sekian-sekian, daripada orang Madinah, bangsa Aus. Ini Khazraj. Kami tak mau, kami nak Quraisy. Dia tolak, kami tak mau orang Madinah, kami nak orang Mekah. Nabi perhati pula tuan-tuan kepada golongan Muhajirin. Nabi arahkan bangkit Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali dan Ubaidah Al-Haris. Ali berdepan dengan Walid, Sayyidina Hamzah berdepan dengan Syaibah, Ubaidah Al-Haris berdepan dengan Utbah bin Rabi'ah. Berperang tuan, lawan satu. Dengan mudah saja Sayyidina Ali membunuh Al-Walid. Begitu juga Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dengan mudah membunuh Syaibah. Tetapi Ubaidah dan Utbah berperangan agak sengit. Pertempuran itu cukup sengit, tikam-nikam, menetap. Dan akhirnya Utbah berjaya tuan-tuan, dipukulnya dengan pedang akan lutut mana Ubaidah Al-Haris. Tersungkur Ubaidah, memancut darah. Kemudian jasad dia dibawa pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menghembuskan nafas yang terakhir, dia sempat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alastu syahida ya Rasulullah?" Adakah aku ni syahid ya Rasulullah? Rasulullah kata, "Asyhadu annaka syahid." Rasulullah kata, "Aku naik saksi sesungguhnya kamu syahid." Itulah syuhada pertama tuan-tuan, yang gugur dalam peperangan Islam. Lepas itu tuan-tuan, Sayyidina Ali segera mendapatkan Utbah. Dengan mudah Ali membunuh Utbah. Jadi 3 orang Arab Quraisy terbunuh, pihak Islam 1. 3-1. Lepas itu tuan-tuan, berlakulah pertempuran menyeluruh. Ketika itu tuan-tuan, Nabi SAW sebelumnya telah membuat tuan-tuan perancangan, iaitu buat macam stage tau. Buat macam stage. Macam kita ni ada orang buat bangunan ni panggil staging. Buat macam staging, buat macam petang tinggi. Untuk Nabi duduk di atas stage tu untuk memerhati pertempuran yang berlaku. Belah kiri kanan Bilal dan Sayyidina Abu Bakar. Bilal kerja dia bertempik. Bila Nabi bagi arahan, Bilal lah dia akan tempik. Ada seorang jenderal tuan-tuan daripada Iraq menulis satu buku. Dia tulis strategi yang digunakan oleh Rasulullah dalam perang Badar. Strategi ini dia kata tak pernah digunakan oleh orang Arab sebelum tu. Iaitu buat strategi, buat pentas tinggi untuk memerhati orang yang bertempur. Baginda menggunakan teknik
bertahan. Ketika makna kata musuh serang, sahabat bertahan habis-habis. Bilal arahkan, Nabi arahkan supaya bertahan. Kemudian sampai satu ketika rempuh serentak. Bertahan, rempuh serentak. Tunggal langgang jadinya tuan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Serentak dengan itu pula datang bantuan daripada Allah. 5,000 malaikat membantu tentera-tentera Badar. Akhirnya tentera Badar diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setengah ulama kata tuan-tuan, Nabi ketika itu masuk dalam kumpulan golongan yang dipanggil Mu'tar. Ulama sufi selalu guna istilah Mu'tar. Macam contoh Nabi Musa alaihissalam. Ketika dihambat oleh makna kata Fir'aun, Nabi Musa lari sampai tepi laut merah. Nak lari mana? Nak pergi ke depan laut, nak patah balik belakang. Fir'aun nak tunggu. Keadaan ketika itu dipanggil orang tu Mu'tar, cukup cemas. Keadaan yang cukup cemas. Biasanya tuan-tuan, bila kita sampai satu saat yang cukup cemas, datanglah pertolongan Allah. Saya tuan-tuan sekalian banyak kali berlaku, terutama segi kewangan lah. Duit habis, tenaga dari sini berpotong api. Macam bila dia kena potong api, kipas tak jalan, lampu padam. Lepas itu pula di sekolah saya pakai pam ni, boring. Guna pam, pakai mesin, pakai enjin, pakai elektrik. Dia potong api, semua habis. Saya merayu kat dia, tak apalah ustaz, dia kata, kalau ustaz bayar hari ni juga, saya tak potong. Saya balik, pejabat saya kata potong, tapi saya tak potong. Tapi ustaz kena bayar hari ni juga. Saya start kereta saya, pergi bank. PP bank tuan-tuan, cek akaun, 5,000 orang masuk. Siapa masuk saya pun tak tahu. Bayar hari itu juga bil api. Benda ni bukan sekali tuan, banyak kali berlaku. Banyak kes lah saya nak cerita. Mana ketika kita katakan keadaan cukup genting, datanglah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjuang Islam banyak jadi macam tu tuan. Begitu jadi pada Hajar, Siti Hajar. Ketika menghadapi suasana yang cukup cemas, anaknya Ismail dalam keadaan yang cukup dahaga. Dia cuba mencari air, lari-lari, pergi balik-balik, Safa, Marwah, Safa, Marwah. Akhirnya tuan-tuan, dia dah sampai ke peringkat lemah londai, tak mampu lagi nak usaha cari air. Ketika itulah datangnya pertolongan Allah Ta'ala. Air pula tubik Nabi Allah Ismail alaihissalam, air Zam-Zam. Begitu juga Nabi Musa, belakang Fir'aun, depan laut, tak lari mana. Masa itulah Allah perintah dia dengan guna tongkat dia untuk belah laut. Okey, di laut menjadi daratan. Pertolongan Allah sampai pada. Sebab itu kita yakin tuan-tuan, perjuangan kita dipercayalah, sentiasa diperhati oleh Allah, dirahmati oleh Allah, selama kita menjaga dasar perjuangan kita, menjaga adab-adab. Sebab itu saya cukup bersyukur saya melihat, sebab saya pun pernah pegang lajnah tarbiyah beberapa penggal. Bila saya dengar taklimat tadi ini, syukur pada Allah Ta'ala menghidupkan malam-malam Ramadan. Kita ni tuan-tuan, lagi banyak kerja kita, lagi banyak program-program tarbiyah yang mesti kita lakukan. Ibadat kereta tuan-tuan, kalau kereta ni bergerak, laju jalan, banyak kerja, hari-hari jalan, dia kena kerak masuk workshop. Tukang minyak hitam kena kerak sikit, kena cek tayar, kena cek, banyak kena cek. Begitulah kita tuan-tuan, apabila kita kerja kita banyak, mungkin Allah akan bagi kita kuasa nanti boleh mentadbir dan memerintah. Lagi banyak kerja kita, lagi banyak kerja kita, lagi tingkatkan program-program tarbiyah. Mudah-mudahan kita layak dan mampu untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, lepas Ramadan ni jangan kita duduk diam. Mudah-mudahan bekalan yang kita dapat sepanjang Ramadan ni kita gunakan untuk meneruskan perjuangan dan jihad kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jangan lupa
Kita Quran ni merupakan tuan sekalian pelbagai ban. Malang kalau kita puasa tak baca Quran, malang sangat. Sebab bulan Ramadan bulan Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bulan Ramadan turun Quran. Kalau kita tak baca Quran, rugi sangat tuan-tuan. Orang empat, kita kata kita angkat sikit paradigma kita. Bukan takat membaca, kita tadabbur. Kita faham makna Quran. Bercita-cita nak melaksanakan hukum Quran. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haq litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasima. Sesungguhnya Muhammad, kami turun pada kamu kitab Quran untuk kamu menghukum di kalangan manusia. Jangan kamu jadi penuang kianat, tidak mau melaksanakan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Rajin-rajin baca Quran. Qiyamul lail walaupun hukumnya sunat tuan-tuan, tetapi bagi pejuang Islam dah jadi wajib. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'azaka rabbuka maqaman mahmuda, kata Allah. Sebagai pada malam itu bertahajudlah kamu dengannya sebagai ibadat sunat untuk kamu. Ibadat sunat tuan-tuan, ibadat yang mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Ibadat sunat bukan sahaja kita faham buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Lebih kepada ibadat sunat ni ibadat yang mendekatkan kita dengan Allah. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sentiasa hambaku yang nak menghampirkan diri kepadaku, mereka dapat mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan ibadat sunat. Hatta uhibbahu, sehingga aku kasih kepadanya. Jadi pejuang-pejuang buat kena jadikan malam sebagai makna kata program mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, kata Nabi, dijadikan oleh Allah Ta'ala bagiku sejuk mata hatiku ketika mengerjakan salat, terutama salat malam. Innana syi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu khila. Sesungguhnya beribadat sembahyang di malam hari itu, hati kita lebih dekat dengan Allah. Bacaan kita lebih cantik. Rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla. Allah rahmati seorang suami yang bangun di tengah malam dan mengerjakan sembahyang malam. Lepas dia sembahyang, dia bangunkan isteri dia. Kalau isteri dia tak mau bangun, dia renjas-renjas muka isteri dengan air. Suami bangun, isteri bangun. Rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat. Allah rahmati seorang isteri yang bangun malam dan mengerjakan sembahyang. Lepas dia sembahyang, dia bangunkan suaminya. Kalau suami tak mau bangun, dia renjas-renjas muka suaminya dengan air. Suami bangun, isteri bangun. Wallahu ja'alakum min buyutikum sakanan, kata Allah. Allah menjadikan rumah tangga mereka itu sakanan. Apa makna sakanan? Kata ulama sufi, tempat turunnya sakinah. Jadi pejuang Islam kena jadikan rumah tangga dia sebagai tempat turun sakinah, ketenangan. Bila rumah tangga kita tenang tuan-tuan, dia merupakan training ground, tempat latihan iman, Islam dan ihsan untuk anak-anak dia. Kita dah ada pasti, kita ada seriti, kita ada semiti. Di luar jamaah didik anak kita. Di rumah kita, kita jadikan rumah tangga kita sebagai tempat turunnya sakinah, tempat melatih anak-anak kita iman, Islam dan ihsan. Kita latih anak kita untuk sambung perjuangan kita. Jangan kita berdengung pan, tiba-tiba anak kita pan. Hai, pening kepala tuan-tuan. Jangan sampai tak waktu. Jadi untuk pastikan tu, tuan-tuan kena didik betul-betul
anak-anak tuan-tuan supaya sanggup, boleh dan mampu menyambung perjuangan kita akan datang. Al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu berterusan sehingga hari kiamat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jangan padamkan jihad ini. Sentiasa bersemangat untuk meneruskan berjihad ini, sehinggalah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dengan perjuangan ini. Saya sebut istiqamah pasal kita nampak banyak lari tengah jalan. Istiqamah Allah sebut dalam Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang menyatakan Tuhan mereka itu Allah, summa istaqamu, kemudian mereka beristiqamah memperjuangkan Islam, tatanazzalu alaihimul malaika, bila dia nak mati turun malaikat. Malaikat kata apa? Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan berduka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, aku datang bawa kabar gembira yang dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Ketika itu tuan-tuan, Allah buka pintu langit seluas. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yaumani. Aku kasyaf akan segala penutup tabir selama ini, penglihatan mereka amat tajam. Kita nampak tuan-tuan apa yang kita buat selama ini. Kita bantu jamaah, kita berkorban untuk jamaah dengan duit ringgit kita, tenaga kita, masa kita, semua ditunjuk oleh Allah satu persatu. Tersenyum tuan-tuan. Ketika senyum itulah malaikat ambil nyawa kita. Tuan-tuan perhati sahabat-sahabat kita yang meninggal dunia. Aktivis PAN, tak ada muka pasang. Pengalaman saya lengkapi ziarah banyak sahabat-sahabat tersenyum. Mereka melihat balasan Allah Ta'ala. Apa yang mereka buat panjang hidup mereka bersama-sama jamaah dalam perjuangan ini. Dan akhir sekali tuan-tuan, saya nak cerita satu pengalaman saya. Saya satu hari tuan-tuan, saya buat kuliah di Masjid Padang Temesu di Kedah. Dalam kuliah saya tu, saya menceritakan tuan-tuan sedikit apa disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Apa kata Imam Ghazali? Imam Ghazali tuan-tuan, dia menggambarkan suasana di padang mahsyar yang terik, panas yang amat sangat. Di mana ketika itu kata Imam Ghazali, peluh akan keluar pada tubuh kita ikut kadar dosa masing-masing. Kalau dosa kita banyak, peluh kita banyak. Ada yang peluh sampai ke tumit, ada peluh sampai ke lutut, ada peluh sampai ke pinggang, ada peluh sampai ke dada. Nabi kata setitik peluh tu kalau jatuh di muka bumi hari ini, satu dunia tak boleh makan buahnya. Bayangkan kata Imam Ghazali, macam mana kita nak duduk di padang mahsyar dalam lautan peluh. Tetapi kata Imam Ghazali, ada orang yang langsung tak berpeluh. Bahkan mereka mendapat lindungan arasy daripada Allah Ta'ala. Siapa orang itu? Orang yang berpeluh di dunia ini, berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu saya kata tuan-tuan, mari kita curahkan peluh kita untuk membela Islam agar di akhirat kita langsung tak berpeluh. Lepas kuliah tuan-tuan, ada seorang hamba Allah yang jumpa saya. Dia salam dengan saya, dia kenalkan nama dia, dia peluk saya kuat-kuat. Dia menangis macam budak-budak tuan. Dia kata, kenapa? Ustaz, saya nak cerita ke Ustaz. Cerita ni demi Allah, betul berlaku. Dia tanya, ada apa dia? Saya ketika itu kerja di hospital Sungai Petani. Sekarang saya dah pensiun. Saya ditugaskan di bilik mayat. Ketika peristiwa membalik, dia kata, saya lah yang menerima mayat-mayat syuhada membalik. 14 orang
Yang mana yang gugur syahid diserah kat dia. Dia masukkan mayat-mayat tu ke dalam peti sejuk. Beberapa hari kemudian tuan-tuan, nak dikemumikan mayat tu, dikeluarkan balik pada peti sejuk. Saya telefon Ustaz, saya cukup cerita. Masa saya masuk mayat tu semua berpeluh. Terutama mayat Ustaz Ibrahim dia. Peluhnya luar biasa macam mandi tu. Dah 2-3 hari duduk dalam peti air, patutnya dia tak berpeluh. Tuan-tuan peluh masuk bilik aircon. Peluh kering lah. Ni dah. Bila saya keluar kat Ustaz mayat tu, peluhnya lagi hebat. Dan orang yang mengebumikan mayat para syuhada memandang di Parit Panjang, semua menyaksikan dengan jelas mayat-mayat itu berpeluh. Sekadar itulah peluh terakhir para syuhada dalam mempertahankan agama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan di akhirat besok mereka tak berpeluh lagi. Jadi oleh itu saya nak mengajak tuan-tuan, jangan kedekut peluh ni. Curahkan peluh tenaga tuan-tuan. Buktikan kepada Allah kita nak menang. Tuan-tuan jangan tanya nak menang macam mana, jangan tanya. Allah tahulah nak buat. Yang penting kita kena buat kerja. Patuh arahan pimpinan. Kerja dengan teratur. InsyaAllah satu hari Islam akan diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat Badar ni kita bawa ke mana-mana dalam meneruskan jihad dan perjuangan kita menegakkan agama Allah di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir sekali tuan-tuan, jangan lupa makna kata malam Lailatul Qadar, kita kena tarik tahayyaru. Nabi suruh kita tuntut cari di malam-malam ganjil. Jadi kita pada malam ni sampai habis Ramadan, kita sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara perkara yang penting, pertama sekali jangan tinggal Quran. Jangan tinggal Quran. Hari-hari baca Quran. Yang kedua, qiyamul lail. Tadi kita qiyamul lail mendirikan solat tarawih dan juga salat witir. Quran kita baca balik lagi kalau kita tidur bangkit tengah malam. Jangan bersahur tanpa qiyamul lail. Bangkit sahur beserta qiyamul lail. Jangan tinggal. Istighfar kena banyak. Kenapa tuan-tuan? Waktu ni, waktu Allah Ta'ala memandang kita dengan penuh kasih sayang. Wa man yastaghfiruni wa astaghfir lahu. Siapa nak minta ampun, mintalah ampun. Aku nak ampun dosa dia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tuan-tuan, jangan lupa banyak berdoa, terutama untuk ibu dan bapa kita. Mereka ni tuan-tuan ibarat orang yang lemah di lautan, terkapai-kapai minta pertolongan orang darat. Banyakkan berdoa untuk mereka. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, Tuhanku, ampunlah dosa aku, dosa kedua ibu bapa aku. Kasihanilah mereka seperti mana mereka kasih kami ketika aku kecil. Dan akhir sekali tuan-tuan, jangan lupa sahabat-sahabat kita di Palestin. Hari itu tuan-tuan, orang tak video kat saya. Imam Masjid Al-Aqsa, Imam Palestin berdoa tuan-tuan. Ya Allah, kami lapar, ya Allah. Saya nak buka puasa, nak makan, tak tertelah tuan-tuan. Ingat sahabat-sahabat kita di bumi Palestin. Siapa nak membebaskan mereka? Kita terus berjuang hingga satu hari tuan-tuan, umat Islam dapat disatukan. Tambah lagi janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak 100 tahun, awal 100 tahun Allah akan membangkitkan Mujahid. Mudah-mudahan Mujahid kali ini berjaya mampu menyatukan seluruh umat Islam sedunia. Kita akan bangkit tuan-tuan untuk memberi pembelaan kepada sahabat-sahabat kita di bumi Palestin, insya-Allah. Doa untuk mereka tuan-tuan. Kita tak mampu untuk pergi ke sana, tetapi paling tidak kita berdoa, insya-Allah. Doa silahul mu'minin. Mana tahu tuan-tuan, ada di antara tuan-tuan doa tuan-tuan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakin takkan berlaku kiamat sehinggalah Yahudi mampu dikalahkan oleh umat Islam, insya-Allah. Salah satulah yang mampu saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit banyak memberi manfaat kepada tuan-tuan, dan mudah-mudahan sedikit banyak menjadi majlis ilmu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hadara majlisal ilmi fi
fi Ramadana kataballahu ta'ala lahu bi kulli khadamin ibadatu sana. Siapa yang hadir ke majlis ilmu di bulan Ramadan, insya-Allah dicatat oleh Allah baginya setiap langkah ke majlis ilmu itu ibadat setahun. Wallahu a'lam wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Datuk Ustaz Siddiq Noor atas